من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung dengan kitab kita Matan Aqidah Al-Mursyiyah. Kita sampai kepada muka surat yang ke-12. Muka surat yang ke-12 iaitu qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Hayyun qayyumun la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Baik. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Hayyun qayyumun la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Terjemahannya muka surat yang ke-13. Ini dia, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup, Maha Kekal, yang tidak berhajat kepada selainnya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi pengarang kitab ini dia mendatangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia mengatakan laisa ma'ahu mudabbirun fil khalqi wala syarikun fil mulki. Tiada sesuatu pun yang bersama-sama dalam mentadbir makhluk, dan tidak ada sekutu bagi kekuasaannya. Maka setelah itu barulah dia mendatangkan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, iaitu Hayyun Qayyumun. Apa dah Hayyun? Kalau tadi Allah letak kaki nombor 14 ni, iaitu Allah hidup dengan sifat hayat. Bukanlah Allah hidup dengan roh, nyawa ataupun oksigen, jadi udara. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu dipanggil sifatnya Hayyun. Apa nama Hayyun? Iaitu yang maha hidup. Jadi kalimah Hayyun itu tuan, kalau kita mengaji dalam pengajian Al-Asma'ul Husna, Al-Hayyun dengan maksud sifat musyabbahah daripada wazan fa'ilun, daripada kalimah dasarnya ha, ya. Bila kita punya hayyun, kalau tidak ada ha yang itu, bila kita ada bahasa Arab siap ada syaddah, dia ada huruf. Contoh kata hayyun, kita baca hayyun, tulisan ha yang itu. Kalau ikut asal dengan ha, ya. So ya yang kita hazab tu digantikan dengan tanda sabdu. Itu dipanggil secara orang Arab ditulis. Orang Arab itu dia ada kalimah kadang-kadang dia tak suka dia hazab. Kadang-kadang ada satu huruf yang bagi dia tu boleh hazab, dia hazab. So kita orang Melayu kita tak faham. Jadi sifat Allah Ta'ala antara dipanggil Al-Hayyu, yang mana yang maha hidup ataupun yang hidup kekal. Baik. Al-Hayyun ini kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Menurut Imam Al-Mulayyid rahimahullah, Al-Hayyun adalah sebagai sifat Allah
membawa maksud dia sentiasa wujud dan mempunyai sifat hidup. Di antaranya bila kita punya sifat makhluk, dia masuk dalam sifat ma'ani dan qudrah, iradah, ilmu, hayat. Hayat itu dibagi sifat hayyun. Maknanya salah satu sifat yang ada pada zat Tuhan. Baik. Maka sifat hidup pada Allah tidak bermula dengan ketiadaan dan tidak pula berakhir dengan kematian. Maksudnya kita permulaan. Kita ni ada permulaan, walaupun kita hidup, kita pun ayah juga. Kita pun hidup juga. Maka apa kata mati yang nak katakan? Mana ada kita mati, kita hidup lagi. Cuma hidup kita ni dia ada permulaan. Hidup Allah tidak ada permulaan. Itu beza antara hidup kita dan hidupnya Tuhan. Hidup kita memerlukan kepada apa? Jadi perlukan kepada roh, perlukan kepada nyawa, perlukan udara, perlukan tubuh badan, perlu jisim, perlu kepada ruang. Itu makhluk Allah tak perlu. Macam mana dia hidup? Dia hidup dengan sifat hidup dia. Jadi mana kita kata Allah Maha mendengar. Adakah Allah mendengar dengan telinga, dengan adat? Tak. Apabila Allah mendengar, maka Allah mendengar dengan sifat pendengarnya. Dengan sifat pendengar dan dengan sifat mendengar. Allah melihat, Allah melihat. Menafikan sifat melihat Allah kufur. Sebab dia sabit dengan nas. Kita kata Allah tak melihat, tak kafir, keluar dari Islam. Sebab apa? Sebab dia menafikan salah satu sifat Allah. Cuma Allah melihat dengan sifat penglihat. Bukan lihat dengan fikir mata. Kalau kita lihat dengan fikir mata. Dengan mata yang ada pada kita, kemudian yang itu kita perlu kepada cahaya. Allah melihat, tak perlu kepada benda-benda tadi. Apa dipanggil sifat al-basar. Begitu juga sifat hayat. Allah hidup, tapi hidupnya bukan macam kita. Sebab apa? Yang pertama, hidup Allah tidak perlu kepada permulaan. Macam kita ada permulaan, dan hidup kita tidak ada perakhiran. Hidup Allah tidak ada pun perakhiran. Untuk kita mengajar sifat dulu, dia panggil sifat al-baqa. Waktu sifat al-baqa, lepas daripada qudrah, lepas daripada sifat wujud, dia panggil sifat nafsi. Kemudian dia akan masuk satu lagi sifat, dia panggil sifat salbiyah. Sifat salb, apa sab? Kalimat yang menafikan. Contoh wujud, qidam, baqa, mukhalafah ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Ini 5 sifat yang panggil sifat salbiyah. Apa makna salb? Memutus, menafikan. Itu bagi salb. Mana bila kita kata Allah itu baqa, maka dia menafikan Allah itu fana. Itu yang sebab ada berubah dalam itu supaya tidak. Untuk jadi ada lawan kan. Bila mana sebab ada wujud, lawannya tiada. Sebab apa dia buat macam itu tuan-tuan? Supaya mengejarkan akidah. Mengejarkan wujud-wujud. Lawan kepada sifat mustahil bagi Allah adalah adam. Tiada. Wujud ni tuan-tuan kalau Nabi, tapi tidak. Nabi sewujud Allah ni, mana ada sifat wujud? Tapi selesai dah. Kubur dah daripada dalam Allah. Untuk sifat wujud. Untuk sifat wujud ni dia letak sifat nafsinya. Kemudian baru letak sifat salbiyah. Dia menafikan. Mana Allah tu baqa, menafikan Allah tu fana. Allah tu wahdaniyah, menafikan Allah ada sekutu. Tu. Dia datang dengan cara macam itu bagi sifat 20 ataupun dia bagi sifat 13. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada 13 sifat. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah tak masuk. Ma'nawiyah ditutup dia datang kemudian. Dia datang kemudian berbahasanya daripada Imam As-Sanusi. Pengarang kitab Mata Umul Barahi. Maka tekan kita hari ini mengajar sifat 20. Asalnya 13 ya. Sifat sampai sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Kaum tu itu dia bagi sifat maknawiyah.
Dan itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengasas kepada mazhab kita Asy'ariyah ni 13. Tapi ditambah selepas itu disebut oleh ulama-ulama yang datang selepas zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagi perkembangan lagi. Macam mazhab Syafi'i lah. Imam Syafi'i dia letak dasar dia. Ini mazhab dia, ini metodologi dia, ini usul fiqh dia. Datang ulama kemudian dikembang sampai dapat kami. Macam kita juga lah akidah ni. Untuk kita kaji di tuan-tuan, akidah kita ni kebanyakan para ulama kita yang datang kemudian lebih kepada mensyarah, menghuraikan matan umul barahim. Umul barahim dan umul Ibrahim. Ada satu orang tu dia baca umul Ibrahim. Anak dia bagi umul barahim. Umul ni maknanya ibu. Al-barahim maknanya menjawab daripada burhan. Maknanya bukti-bukti dari yang jelas. Itu yang disebut 20. Syarah pula antara kita Aqidatul Najim yang dikarang oleh Tuan Minah rahimahullah ataupun nama betul Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitab Aqidatul Najim. Bahar lagi. Itu dah hari kita mengaji kat masjid dengan surah. Betul kalau jangan pelik kalau ada ustaz kata kita mengaji sifat 13. Gitu. Apa dia sifat 13? Tak pernah dengar. Sifat 20 tu. Cuma dia tak masuk sifat ma'nawiyah. Tak masuk. Dia bahas sifat nafsiyah, salbiyah dengan ma'ani. Itu je. Kalau bahas lagi 7, dia dah 20. Itu dia panggil sifat ataupun kita kata metodologi akidah. Cuma saya peringatkan kita boleh sifat 20 bukan kita hadkan sifat Allah 20 dah. Itu salah. Salah. Sebab apa? Sebab ada sebahagian daripada golongan yang mengkritik sifat 20. Mereka menyatakan Al-Asy'ariyah hanya menghadkan sifat Allah 20 sahaja. Kalau di depan dia, saya nak kata kepada mana ambil Ibrahim? Mana ambil kata Al-Asy'ariyah menghadkan sifat Allah 20? Kita tak pernah hadkan. Kita tak pernah menghadkan sifat Allah 20. Maka sifat 20 itu sifat 20 itu yang disaring daripada Quran dan hadis yang kita berpegang secara tafsiri. Apa pegang secara tafsiri? Mengetahui yang 20 sifat secara terperinci siap dengan dalil. Apa dalil wujud Allah? Quran hadis akal. Apa dalil Allah itu tidak? Quran hadis akal. Sebab dalil dia ada dua, dalil aqli dengan dalil naqli. Naqli Quran dan hadis. Akal dalil akal. Macam mana akal yang disebabkan Allah wujud? Ini dalil dia. Macam mana dia disebabkan Allah tidak? Ini dalil dia sedia-sedia. Betul. Dalil aqli dengan dalil naqli. Kalau kita baca kitab sah, dia akan tahu betul pula. Dalam Aqidatul Najim ada sebut betul. Baik. Itu sifat 20. Dan kita beriman secara ijma'. Ijma' di mana itu secara keseluruhan Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tak terbilang banyak. Bila kita menjadi Asma'ul Husna, semua boleh jawab. Asma'ul Husna berapa? 99. Tapi adakah 99 saja? Adakah hanya 99 saja? Kita semua tahu tak? Sebab nama Allah ni terlalu banyak. Yang sempurna itu terlalu banyak. Tapi oleh kerana Allah sebut dalam Quran dan hadis sampai 99, maka kita kata 90. Bukan had 99, bukan. Bukan had 99, bukan. Sehingga ada had. Berapa bilangan, berapa banyak hanya Allah yang tahu. Tapi itu 99 yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis itu. Sebab sifat Allah, dia sifatnya tauqifi. Sifatnya terhenti dengan nafs, takat tu. Tak boleh nak dikawah yang ini, tak boleh nak dikawah ni. Walaupun kita faham, ada sebagian ulama yang mengatakan sifat Allah ni dia bukan tauqifi. Dia bukan tauqifi, maknanya kalau datang daripada sumber yang dia pun tak faham. Jadi kita tak boleh lebih berpegang nama Allah tauqifi. Maknanya mesti ada Quran, mesti ada hadis. Kalau tak main di Quran dan hadis,
saya lebih cenderung mengatakan pada kita tak sebut guna. Tak sebut guna. Tapi seandainya dia akan sebab Allah, saya beriman. Dan sebab Allah ini banyak. Cuma ulama dia letak syarat. Mesti dari Quran dan hadis. Itu saja. Betul yang ada perbahasan. Adakah hu itu nama Allah? Dan ada sebahagian daripada tarikat sufi, dia berzikir dengan kalimah hu. Hu tu luar pula. Dalam bahasa Melayu kita terjemah dengan maksud dia. Dia itu siapa? Allah lah. Cuma adakah itu Asma'ul Husna? Adakah termasuk dalam Al-Asma' Allah? Aku khilaf ulama. Begitu juga ada sebahagian daripada dekat sufi yang zikir bagi alif banyak tanda-tanda tu qawlan. So adakah zikir itu tu nama Allah? Tu sebahagian ulama kata tak. Dan kita jumpa dalam kitab-kitab Syiah ada zikir dengan ada sunnah di mana wallahu a'lam. Walaupun ada satu buku yang dibuat oleh satu ustaz yang mempertahankan zikir tapi kita dapati ada banyak kesilapan dalam buku tersebut. Itu tak apalah tuan. Cuma nak kata nama Allah Ta'ala ni kita tahu TV. Itu pendapat yang saya akan. Jadi ada kawan ni dia pegang. Ada sebagian kawan-kawan itu ustaz juga lah, dia kata tak tahu TV. Jadi benda tu kena tengok balik. Cuma kenapa kita kata 99? Sebab dia sabit dengan Quran dan hadis. Itu je. Kena ada lagi semua ustaz. Asma' ni banyak lagi saya dengar. Saya dengar ada sebab 20. Adakah sebab 20 tu saya kata? Ada banyak lagi. Kalau dia ada sifat yang layak bagi Allah, saya beriman. Macam orang tanya kita pasal Nabi kita. Nabi ni dah berapa? Betul 124 ribu. Itu dalam riwayat Imam Baihaqi. Daripada 124 ribu tu 313 adalah Rasul. Daripada 313 tu yang wakil hutang 25. Daripada Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Datang satu orang tanya kepada kita, Tuan Haji, kami ni kami Allah Alhamdulillah. Nabi tak dalam bab meruat, bab kenabian tentang Nabi. Nabi Daniel tu Nabi tak? Dia panggil Daniel. Atau Nabi Syed alaihi salam, Khidir alaihi salam. So kita nak kata dia panggil Nabi tak? Kalau orang tanya tentang begitu. Cuba Tuan Haji ngaji kan? Ngaji. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Dia nak tanya, Khidir tu Nabi tak? Nak kata ya pun bahaya juga. Nak kata tak pun bahaya juga. Sebab apa tu? Nak kata kita kata ya, kita telah mengisbatkan sesuatu orang yang bukan Nabi. Kalau kita kata tak, kita telah menafikan dia adalah Nabi. Nabi Khidir ini mungkin masyhur. Tu Nabi Daniel. Ada Nabi Isa alaihi salam. Apabila kata Daud ada yang gugur ni tauhid. So macam mana cara nak jawab? Al-Imam Ibn Al-Bajuri rahimahullah, bila mana dia huraikan tentang isu ni, bila mana dia menguraikan matan Jawharatul Tauhid dalam syarah Hasyah beliau mengatakan bila mana orang tanya kepada kita macam tu, kata dia macam kita, dia kata adakah si fulan ini adalah Nabi? Dia tak ada dalam sejarah 25. Tak ada. Macam Nabi Syed, Nabi Daniel, Khidir dan sebagainya, tak ada. Apa kita jawab? Kita jawab macam ni. Seandainya kalau dia itu adalah Nabi, maka saya beriman. Dan seandainya jika dia bukan Nabi, maka saya tidak beriman. Itu jawapan selama. Jangan jawab ya, jangan jawab tak. Kalau kita ini Nabi, ya dia Nabi. Kita telah isbatkan sesuatu yang bukan Nabi. Kalau kita kata tak, kita takut-takut kita menafikan dia Nabi, padahal dia adalah Nabi. So Imam Ibn Bajuri cara jawab tapi begitu.
ada jawapan yang kena ya dan tidak. Kita tengok di mana akidah. Itu juga Nabi, begitu juga Asmaul Husna dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersifat dengan sifat tauhid. Itu saya pegang. Kalau ada orang yang nak pegang Allah Ta'ala, nama Allah bukan tauhid, itu terpulang. Sebab di sisi ada sunnah wal jamaah juga terpecah dua dalam isu ni. Ada kata tauhid, ada kata tak tauhid. Tauhid di mana-mana mesti ada Quran, mesti ada hadis. Itu syarat dia. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa makna al-hayy? Ini saya pilih dulu bukunya lain. Yang yang maha hidup ialah Tuhan yang segala perkara berada dalam liputan pengetahuannya dan bergantung kepada perbuatannya, sehingga tiada ada satu perkara pun yang terlepas daripada ilmu dan perbuatannya. Maka hanya Allah lah yang maha hidup. Jadi ilmu di sisi Al-Hayy, di sisi Imam Al-Ghazali, apa dia? Segala kainan, segala makhluk berada dalam pengetahuan Allah. Yang kita baca dalam Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya ilmu Allah sentiasa meliputi kita. Pergi mana pun Allah tahu. Pergi mana-mana Allah melihat. Takkanlah apa pun Allah mendengar. Itu dibagi al-hayy. Dibagi meliputi kepada segala ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, di satu ulama tasawuf, mengarang kitab Risalah Al-Qushairi, ada kata apa dia? Pengajaran yang dapat diambil dari nama ini, sesiapa mengetahui bahawa Allah hidup selama-lamanya, nescaya akan mengetahui bahawa dirinya pasti akan binasa, sekalipun panjang usianya dan lama ia berkuasa. Kata Imam Al-Qushairi, manfaat daripada nama Al-Hayy ini kepada kita, ya, kalau kita tahu dan kita beriman sungguh-sungguh Allah bersifat dengan Hayy, maka kita akan tahu kita suatu hari akan mati. Walaupun usia kita dah 80, 90, 100, 120 dan sebagainya, kita akan mati. Dan walaupun dia ada lama kekuasaan, contoh macam Fir'aun ni lama kekuasaan, akhirnya mati. Ini banyak pengajaran daripada sifat Hayyun. Dan yang benar inilah tuan-tuan yang Sayyidina Abu Bakar nasihat kepada Sayyidina Umar. Bila mana Sayyidina Umar ni seolah-olah tak dapat terima kematian ataupun kewafatan Rasulullah SAW. Tak apa yang semua Muhammad mati. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang menyembah Muhammad masuk Islam dengan Muhammad, atau nak menyembah Muhammad, ini Rasulullah SAW mati. Sesungguhnya Rasulullah itu sudah berwafat. Tapi kalau siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Sebut macam itu barulah tenang Sayyidina Umar. Bukan tak boleh terima takdir bahawa Rasulullah wafat, bukan. Tapi kerana sayang. Betul juga kita tuan-tuan. Kita kehilangan orang yang kita sayang, kita kehilangan rumah kita, kehilangan ayah kita, siapa-siapa yang kita sayang. Itulah tuan-tuan takdir yang Allah telah tentukan, dan itulah namanya manusia. Yang kekal Allah. Siapa yang mencintai Allah, kekallah kecintaan itu. Dan siapa yang mencintai manusia, cinta itu akan dimatikan. Itu je. Daripada nama, kata Imam Al-Qushairi rahimahullah, daripada nama. Sebab itu para ulama, para salaf, mereka meletakkan kecintaan hakiki kepada Allah SWT. Sebab sudah pasti cinta itu akan kekal, sebab Allah itu kekal. Tapi cinta kepada makhluk, dia ada penghujung. Mati habis. Mati habis. Dan itu tuan-tuan, berapa lama saja orang yang di atas, dia akan ingat orang yang di bawah. Mungkin dalam orang meninggal dunia, mungkin sebulan dia ingat lagi. Masuk bulan 22, masuk bulan 2, masuk bulan 3, tak ingat dah kita. Betul kalau kita mencintai Allah, sampai bila pun kecintaan itu akan kekal.
walaupun kita dah tak ada. Sebab itu bila mana Allah Taala sebut dalam Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan tu bila kita sebut dari seluruh imam yang khatib, dua khatib yang akan mimbar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Ditanya kepada satu orang ulama, Syekh Muhammad Al-Adawi Al-Maliki Al-Hasani, satu orang ulama hadis daripada negara Hijaz, ini Mekah dan Madinah. Ditanya kepada beliau, wahai Sayyidi, wahai Syekh, apa Allah sedang buat sekarang? Itu soalan yang tanya. Apa kata Syekh Muhammad Al-Adawi? Allah sedang berselawat ke atas Nabi. Sebab apa juga sebab kalimah tadi, Inna Allah wa malaikatahu yusallun, fa'al mudhari' yang membawa ala dawam, yang membawa kepada sentiasa. Apa makna selawat Allah ke atas Nabi? Rahmat Allah. Walaupun Rasulullah dah wafat, rahmat itu sentiasa dicurah-curahkan kepada Nabi SAW. Dia ada hub, dia ada kecintaan Allah kepada Rasulullah, dan ke atas Rasulullah mencintai Allah. Itu yang kita selawat banyak. Sebab orang yang selawat ni juga betul kata Imam As-Sakhawi. Ada satu kitab, kita ada tentang selawat. Nama kita tu Al-Qawl Al-Badi' fi Salat Al-Khalid Al-Syafi'. Di sana dibahas apa makna Allah selawat. Dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut man shalla alaihi 'ashra man shalla alaihi marra. Barang siapa yang selawat ke atasku sekali, sallallahu bihi 'ashra, Allah selawat ke atas 10 kali. Maka apa makna Allah selawat ke atas kita? Maksudnya rahmat. Rahmat. Tak ada tuan-tuan orang yang mengamalkan selawat yang mungkin, tak ada. Tak ada satu. Tak ada orang yang mengamalkan selawat dia mungkin tak. Kata Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, cukuplah satu rahmat Allah Taala turun kepada hamba tersebut sudah menyebabkan dia jauh daripada neraka Allah. Itu rahmat. Untuk kita selawat, walaupun kita ni mungkin darah selawat, tapi yang benda wajib dalam sembahyang. Paling tidaknya kita selawat ni dalam sembahyang dulu. Tahiyat awal ada selawat, tahiyat akhir ada selawat dulu. Adapun tahiyat awal sunat. Itu selawat, itu rahmat. Itu namanya hayyun. Maksudnya apa dia? Allah itu hidup selama-lamanya, dan siapa yang meletakkan kecintaan kepada Allah, maka kekallah kecintaan itu bersama dengan Tuhan. Baik. Maka kata Syekh, kita khilaf dengan golongan Mu'tazilah. Ialah tentang hakikat hayat. Pendapat Mu'tazilah mengatakan Allah hidup dengan zatnya, bukan dengan sifat hayat. Itu ada khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian Allah Taala pengarang kitab kita menyebutkan Qayyum. Apa itu Qayyum? Ianya Allah itu kekal, tidak hilang dan tidak berubah-ubah. Dipanggil Al-Qayyum. Kalau kita kaji dalam sifat 20, dia masuk dalam perbahasan Qiyamu Ta'ala bi nafsi. Pengajian Qiyamu Ta'ala bi nafsi ini kalau terjemah Melayunya, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Terjemahan ni tuan-tuan bolehlah, tapi zaman moden ni kena terjemah bagi tuan cantik sikit. Sebab orang kita ni tuan-tuan, akhir zaman ni, kalau kita sadar menasihkan satu benda, jawapan Nabi pun macam baru-baru ni ada kenyataan yang mengatakan Ashabul Kahfi ni sebahagian daripada Kristian, sedangkan dalam itu bagi Nasara. Ada penggunaan kalimah ni pada zaman dulu ni, zaman dahulu. Nasara yang dianggap di kalangan Ashabul Kahfi, yang dikatakan mereka beragama Nasara, saya lebih cenderung mengatakan Nasara adalah Nasara, sebab Kristian. Sebab apa? Tuan-tuan, sebab Kristian pada zaman kita tak dikenali dengan Nasara, tak dikenali dengan Nasara. Siapa Nasara ni tuan-tuan? Mereka yang berpegang dengan apa dia? Berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebab Ashabul Kahfi
dikatakan pengikut Nabi Isa, tapi Nabi Isa diangkat ke langit lah. Penggunaan tu. Sebab hari ni kalau kata Kristian Nasrani salah, bagi saya salah. Baca Yahudi. Sebab tu agama Samawi itu dia ada 3. Dia ada Islam, dia ada Nasara, dia ada Yahudi. Cuma datang Nabi Muhammad SAW dalam Quran, inna dina 'inda Allah Islam. Itu ya, kelas, cukup. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka terbatallah semua agama Samawi itu dulu. Cuma ini perbahasan ulama kepada Nasara dan Kristian. Dan saya lebih suka istilah Arab yang disebut golongan Nasara ini, dia panggil Al-Masihiyyin, dia panggil. Nak sebut pun terbeli tidak. Al-Masihiyyin. Al-Masih maknanya mengikut Nabi Isa AS yang berpegang dengan pada Injil, bukan berpegang dengan Bible. Hatta Bible pun tak cerita tentang 7 golongan Ashabul Kahfi. Dan orang Kristian pun tak tahu. Jadi untuk penggunaan nama tu tadi, zaman murah pun, zaman murah. Macam kita tadi kita terjemah Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, betul ya? Pada sudut harfiah ada harfiah ni. Tapi bagaimana apa dia maksud berdiri dengan sendiri tu, yakni Allah Ta'ala mengurus makhluknya dengan sendiri. Okey. Semoga yang diri. Macam ada satu orang ustaz disebut dalam kuliah dalam YouTube dia. Dia kata Al-Asy'ariyah ni dua bahagian Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Sedangkan sifat 20 kata Allah diri. Aku salah faham. Dia sebut dalam kuliah dia kata Al-Asy'ariyah ni orang dari kita ni sifat 20 ni duklah menafi ni Allah tak sama dengan makhluk, Allah tak sama dengan makhluk. Allah bukan di atas langit, Allah bukan duduk di atas arasy, Allah ni tak berjisim, tak berjasad dan sebagainya. Tapi dia kata sifat 20 sendiri kata Allah diri. Itu salah terjemah. Bukan salah kita sebagai Asy'ariyah, kita faham bukan yang Ta'ala binafsi ini. Tapi orang yang nak kritik tu, kami maksudkan Qiyamuhu Ta'ala binafsi dengan maksudnya pada Allah mengurus makhluknya dengan sendiri. Hampir kenapa terjemah Qiyamuhu Ta'ala itu dipanggil terjemah harfiah, dia panggil terjemah harfiah. Apa tu adalah huraian dia yang bagi sifat qiyam tu. Dan juga muqarrar kita Qiyamuhu Ta'ala binafsi tu. Baca huraiannya apa dikatakan Qiyamuhu Ta'ala binafsi. Yang termasuk daripada Qiyamuhu Ta'ala binafsi ini tuan-tuan, sifat rububiyah Allah Ta'ala. Apa sifat rububiyah? Yang mentadbir. Itu dia panggil sifat Al-Qayyum, atau kita panggil sifat rubub, dia panggil Qiyamuhu Ta'ala binafsi tu ya. Bukan Allah diri, kita diri ni bukan. Salah terjemah ni tuan-tuan. Habis pada tadi lah Nasara dengan Kristian sikit ya tuan-tuan, salah sikit. Tegakkan Nasara, Yahudi pun sama. Mereka ada di kalangan Al-Kitab. Itu pembahasan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pembahasan ni lama. Betul Quran datang, Quran kata satu, inna dina 'inda Allah Islam. Itu ya. Mana-mana agama ni tak ada untuk Al-Kitab atau apa ke, kalau kau nak berpegang dengan ajaran ni, kena pegang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita baca dalam hadis yang kedua daripada Sahih Al-Bukhari dalam bab kaifa badil wahyi, dalam bab macam mana wahyu itu turun, ada satu orang tuan-tuan namanya Waraqah bin Nawfal. Dia ni adalah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Dia ahli kitab. Dia boleh baca Injil, dia boleh baca Taurat. Bila mana Nabi kita didatangi oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, nak tanya siapa mai jumpa Waraqah. Nabi ceritalah satu orang lelaki mai peluk daripada belakang aku, dia kata Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Kata Nabi, "Ana bi qari", saya tak pandai baca. Kata apa dah kata Waraqah bin Nawfal, itulah namus yang di dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Jibril ataupun Ruhul Qudus. Apa kata Waraqah, tidak ada mana-mana orang yang didatangi oleh laki-laki itu, oleh orang itu,
Dan kata Waraqah, wahai Muhammad, kalaulah aku ada ketika mana engkau dihalau oleh kaum kau, sudah pasti aku akan bersama dengan kau. Seminggu lepas tu Waraqah wafat, meninggal dunia. Waraqah dia panggil apa tuan? Dia panggil Ahlul Kitab. Itu berbahasa Ahlul Kitab. Untuk Imam Asy-Syafi'i dia letak syarat Ahlul Kitab ni berat. Apa dia kata Imam Asy-Syafi'i? Ahlul Kitab mesti zuriat keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Mesti ke situ. Macam mana tuan-tuan kalau kita nak cek satu orang yang ini dia kata dia Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni tuan-tuan kalau dia sembelih kita boleh makan. Tak ada masalah. Ahlul Kitab kalau dia sembelih kita boleh makan, tapi bukan Kristian, bukan Yahudi. Ahlul Kitab memang betul-betul Ahlul Kitab, pegang dengan Taurat, pegang dengan Injil, beriman dengan Quran. Kalau pegang dengan Bible saja dan tolong Quran, itu bukan Ahlul Kitab. Sebab Bible muharrafat. Bible ni satu kitab yang ditulis setelah ditulisnya pada Injil. So kita tak iktiraf Bible. Syarat yang betul-betul kita masuk mesti cek keturunan dia mesti sampai Nabi Yaqub. Macam mana nak cek tuan? Nabi Yaqub yang atas ni. Lepas tu kata Imam Syafi'i, zaman dia Imam Syafi'i wafat 204 Hijrah. Zaman dia tu Ahlul Kitab pun dah tak ada. Apa tadi zaman dia? Yang ada itu kan Kristian dan juga Yahudi. Yahudi pula pecah pula, ada panggil Zionis dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi nak kata dua golongan. Itu Islam datang ni, Quran datang dekat satu je. Agama yang betul Islam. Cukup itu. Mana-mana yang asal agama dia tak betul, masuk dalam Islam. Itu yang kita minta supaya pentakrifan ini penting. Apa disebut sebagai Nasrani, apa disebut sebagai Al-Yahud. Al-Quran kata As-Sabi'in, golongan As-Sabi'in. Saya tidak kita tafsir As-Sabi'in itu kata Imam Al-Qatadah rahimahullah, murid kepada Ibnu Abbas. As-Sabi'in ya'buduna Allah wa yaqra'una al-kitab. Dia semua Allah dan membaca Al-Kitab. Tapi bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Quran sebut dia ni adalah golongan As-Sabi'in yang menghadap ke arah Kaabah. Siapa tak tahu? Kalau buka tafsir At-Tabari itu dia ada faham. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan antaranya As-Sabi'in ini minal Yahud, salah satu cabang daripada Yahudi. Tapi Yahudun Allah, mereka sembahyang ibadat kepada Allah, wa yaqra'una al-kitab, orang membaca kitab, menghadap ke arah Kaabah, bukan Baitul Maqdis, menghadap ke arah Kaabah. Itu dah tafsir At-Tabari. Pecahan-pecahan ni tuan-tuan, saya tak tahu kita keliru ni tuan-tuan. Kita ada pembahasan dengan satu subjek panggil Muqaranatul Adyan, perbandingan agama. Seorang ni tuan kalau buka kuliah tu kat masjid, tapi bersedia untuk pasak kepala. Sebab nama pelik-pelik. Ada satu tu tuan dalam ajaran Buddha. Mazhab apa saya tak ingat. Dia Buddha apa dia mazhab apa macam kita dah sedap ni. Ada satu mazhab dalam Buddha ni tuan-tuan, peribadatan yang paling tinggi. Macam kita lah, kita tahajud, puasa sunat, macam itu pun ada puasa juga. Puasa tak buka sampai mati. Puasa tak buka sampai mati. Itu dalam ajaran Buddha. Ada satu mazhab, ini mazhab ekstrim. Mazhab ekstrim dalam Buddha untuk mencapai peribadatan yang paling tinggi kepada dewa atau kepada ajaran tersebut, dia akan buat satu patung Buddha. Patung Buddha tu dia boleh buka. So saat ni dia akan masuk dalam patung tu, kemudian patung tu ditutup, dia akan disil, tutup palang. So dia akan letak macam buluh dekat bahagian patung Buddha, kat bahagian buluh tu dia akan letak buluh. So dia kira lah, kira udara saja, makan tak ada, minum tak ada. So bila mana buluh tu jatuh bawah, mana orang dalam tu mati, maka dia sudah dekat dengan tu Tuhan atau ajaran Allah. Itu juga cerita ajaran agama Hindu ni. Sebut ni tuan dia sensitif, tapi bila mana
kita mengaji muqaranatul adyan ni tuan-tuan, kita akan sebut subhanallah, alhamdulillah atas nikmat Islam. Kita akan sebut dulu. Kita saya mengaji dulu tuan-tuan. Bila mana baca balik, kata alhamdulillah Allah bagi atas nikmat Islam. Atas nikmat Islam. Sehingga keadaan dalam Kristian, siapa nak bertaubat dia mesti banyak something tidak peduli. Contoh dia kata dia buat kesalahan sekian. Berjumpa padri. Dia rasa saya ada buat salah dan saya nak taubat, pun minta dekat Jesus Christ supaya ampunkan saya. Banyak duit. Islam ni tuan-tuan tak ada banyak duit. Kalau banyak duit tuan, yang paling kaya ustaz. Orang taubat ni pun ustaz. Yang paling kaya saya. 5,000 kan satu taubat tuan. Satu taubat 5,000. Dia main kata buat 3 dosa. Ada 15,000 tak yang kejap macam dia yang orang. Nak kata tu. Tu nak kata Islam senang, simple. Ada satu hadis. Kata orang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya dosa saya ini besar. Kata Nabi SAW, adakah dosa engkau besar ataupun buminya yang lebih besar? Kata sahabat, ada dosa yang lebih besar daripada bumi yang Tuhan ciptakan. Nabi kata, adakah dosa engkau besar ataupun langit yang Tuhan cipta ini lebih besar? Dia kata, ada. Dosa saya lebih besar daripada langit. Dosa apa tak tahu. Kemudian Nabi tanya lagi, adakah dosa engkau lebih besar daripada kursi Allah? Kursi mana kursi? Yang di bawah arasy. Dia kata, tak, dosa saya lebih besar daripada kursi. Buat apa tak tahu dosa Allah. Tapi Nabi daya. Dia kata, adakah arasy itu dosa kamu lebih besar daripada arasy Allah? Dia kata, oh, dosa saya lebih besar daripada arasy Allah. Dan tidak sah. Allah Nabi tanya, adakah dosa kamu lebih besar daripada pengampunan Allah? Oh, dia aku tu kata Allah mengampunkan lebih besar daripada dosa saya. Maka kata Nabi, pada nak diampunkan dosa tu, pergilah berjihad. Berjihad. Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh. Saya berjihad, tapi saya takut. Nak berjihad ni tak berani. Mungkin dah takut darah, atau takut mati ke apa, saya tak nak berjihad. Dia kata, kalau macam tu, kalau tak nak, tak boleh nak pergi berjihad. Yang kedua, banyak puasa. Dia kata, puasa ni ya Rasulullah, saya ni jenis orang yang cepat lapar. Puasa memang tak boleh. Kalau saya puasa, saya lapar. Memang puasa tu lapar, tapi dia tak tahan. Dia tak tahan. Dia kata, kalau macam tu, bangunlah malam. Dia kata, bangun malam, bangun subuh, pergi istighfar. Bangun subuh, orang rumah gerak. Dia kata, macam mana nak bangun malam ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau macam tu, bacalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimah ni lebih besar daripada dosa apa yang berbuat. Tu cara Nabi ajar sahabat. Kalau kita nak tuan-tuan cakap macam tu kat kita, pergilah bangun tahajud. Dia kata, bangun tahajud apa? Isteri pun belum gerak. Kita dah bagi mana-mana amalan, semua tak boleh buat tuan-tuan. Pedak kita. Tapi Nabi dayat. Sehingga kita kata para ulama, tengok macam mana cara Islam. Dia nak memudahkan urusan orang dalam ibadah ni tuan-tuan. Sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Sangat mudah, sangat simple. Tak perlu kepada kepenatan yang bersangatan. Sehingga kan ulama dalam mazhab Syafi'i memakruhkan kalau sembahyang berjemaah tu salat panjang. Makruh. Kalau dia memberatkan ahli jemaah. Dan juga makruh dalam mazhab kita Syafi'i kalau kita berpuasa, kita berbuka dengan lewat. Contohnya azan dan baca kepik dengan azan. Dia ambil betul-betul masuk dalam masjid. Kita kata, main buka tu. Kalau dia kata, tak, saya bayang tu. Makan dunia dia. Tak lagi depan kita ingat Allah dulu. Makruh buat dulu. Warak tak kena tempat. Makruh. Sampai tak macam tu juga Islam dia jatuh. So kalau baca muqaranatul adyan yang kita perbandingan agama ni, tak ada apa lah tuan-tuan yang kita sebut melainkan alhamdulillah atas nikmat Islam. Inilah tuan-tuan, kalau Imam Al-Tabari dia membahaskan bismillahirrahmanirrahim, antara nama Ar-Rahim
pahala. Kalau dalam Ar-Rahim ni tuan-tuan saudara kita dengar Ar-Rahim ni nisbah kepada hamba Allah yang beriman, tapi adalah di akhirat. Allah layan kita baik di akhirat, dia bagi nikmat syurga di akhirat. Imam Ghazali kata tak, sifat Rahim itu juga Allah dah jadikan ke atas hamba tersebut dengan dua, apa dia? Iman dan Islam. Ni yang kita dapat hari ini, yang ada dalam masjid, yang ada sahabat-sahabat kita, saudara kita dalam satu dunia ni, yang ada iman, yang ada Islam, Allah terjadikan, Allah zahirkan sifat Rahim dia tu ke atas hamba. Itu ni kita sedang dinaungi, diliputi oleh sifat Rahim Allah. Apa dia? Dia bagi iman, dia bagi Islam, dia bagi kita boleh beramal. Itu sifat Rahim dia. Nisbah kepada dunia akhirat, dia bagi syukur. Itu Rahim. Tapi yang kita dapat pada hari ini, alhamdulillah bukan semua tuan-tuan boleh dapat nikmat Ar-Rahim Allah. Kalau dapatnya tuan-tuan nikmat yang besar, ya Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Inilah tuan-tuan perbahasan berkenaan dengan segala yang kita sebutkan. Baik, kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Qahtani. Siapa ni tuan-tuan? Tuan Minan. Yang dalam kitab beliau Aqidatul Najim fi 'ilmi Usuluddin. Apa kata dia? Al-'alam mutaghayyirun. Kullu mutaghayyirun hadithun. Alam itu berubah-ubah, dan setiap yang berubah-ubah adalah baru, yang makhluk. Ini tentang kaedah yang diletakkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makhluk ini disifat daripada mutaghayyirun, berubah-ubah. Kita berubah daripada satu alam kepada alam yang lain. Alam ni masuk alam ni, daripada alam arwah, alam roh masuk dalam alam rahim, alam rahim masuk alam dunia masuk alam barzakh, alam barzakh masuk alam akhirat, daripada alam akhirat masuk syurga dan neraka. Itu makhluk. Itu makhluk. Ini kaedah ulama tak? Sebab tu bila mana kita kata Tuhan berubah-ubah, itu bukan Tuhan. Sebab tu kata ulama al-intiqal makan dengan makan, berpindah antara tempat dengan tempat, itu juga ada sifat pada sifat makhluk, sifat hadis, berubah tempat kepada tempat. Kalau kita tak berpegang Allah itu bertempat, sebab memerlukan kepada tempat adalah Allah. Untuk kalau tuan-tuan bila kita lihat bila Al-Quran sebut suatu sajadah apa sebut summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Bila mana Allah Ta'ala sebut dijadikan langit, dijadikan bumi dan sebagainya, summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Apa makna? Allah menguasai arsy. Sebab apa? Arsy adalah makhluk yang paling besar, tak ada lagi yang besar melainkan arsy Allah Ta'ala. Itu yang menunjukkan apa? Menunjukkan kudrah dia menjadikan langit dan fi sittati ayyam, dijadikan selama 6 hari. Kemudian apa kata Allah? Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa atas arsy. Ini maksudnya apa dia? Allah menguasai ke atas arsy tersebut. Sebab arsy adalah sebesar-besar makhluk. Tak ada lagi tuan-tuan makhluk yang sebesar arsy. Dia buat langit, dia buat bumi. Umpama langit dengan bumi ni tuan-tuan, ambil cincin kita ni, cincin dayang ni, campak dekat padang pasir. Kata Rasulullah SAW, sebetul cincin ni tuan-tuan langit, bumi yang seluas padang pasir, itulah yang dikatakan langit yang pertama. Kemudian bandingan antara langit pertama, antara bandingan antara bumi langit pertama dengan langit yang kedua, macam tu juga sampai ke atas. Maksudnya apa tuan-tuan? Semakin tinggi di atas, semakin besar makhluk-makhluk Allah. Kalau kita ni tuan-tuan, kalau ukur dalam tu macam debu ni, kita ni langsung tak nampak langsung. Tapi Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap hamba dia. Waktu makin di atas, untuk kita beriman apa yang berada di atas arsy Allah Ta'ala, kursi Allah Ta'ala, para malaikat semua yang besar-besar ni semua di atas. Ya Allah Ta'ala letakkan pada satu kedudukan yang tak ada siapa pun mampu untuk sampai di sana melainkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj
tu sinar ada tu. Mata pejam boleh tinggal dengan televisi sinar. No, tidak enak. Itu kata saya kita, no pada tidak enak. Ia tu tidur yang banyak sehingga tidak dapat dikesan perkara yang berlaku di sekeliling. Tutup. Tak dengar lah. Macam tutupan di mana ngantuk sangat. Tidur enak semua. Tak dengar lah. Sampai iqamat Bilal makan rumah. Dia bangun. Habislah semua. Habis. Tu sampai dia tak dengar apa. Aku dia tengok an-naum. Ada pun an-naum ni kekal dalam mata kita Syafi'i. Kalau tidur setelah bunyi, tak letak tapak punggung, batal banyak tu. Betul saya cakap pada tuan-tuan yang hari Jumaat kalau mengaku cari tiang. Tiang tak cari tiang salah kat dinding. Pakai elok. Tak apa. Sebab apa kalau kita tidur, takut apa-apa punggung kita teralih. Kalau teralih ni tuan-tuan sikit lah tak? Cari tiang, ada rumah tiang. Seorang ambil satu. Main awal. Jangan dulu sila kita mengaku. Kita hari Jumaat ni memang mengaku sungguh. Jadi mengaku tak tahan tak? Pakai tu. Duduk tu supaya tetap apa pun tak goyang. Tu kalau kita tidur tu tak apa. Tapi kalau kita duduk sila tu ataupun kita duduk pun fusak. Dalam khutbah Jumaat ni tuan-tuan, makruh duduk pun fusak. Tak duduk pun fusak. Duduk kaki. Ya orang ni kita kata Cina kena begini. Tak patut-patut Cina tu. Nak kata tu bukan Cina kena begini, duduk tu antara sunnah Nabi duduk dalam masjid. Begitu je. Peluk tu. Tu dalam khutbah Jumaat makruh duduk macam tu. Makruh. Atas sebab apa tuan-tuan? Atas sebab kata para ulama Syafi'iyah kerana senang batal wudu ketika mana tertidur. Sebab pakai punggungnya tak stabil. Kalau kita buka dalam Sunan At-Tirmizi, Baru Mazi, jilid yang ketiga atau tempat dia ingat, dia ada perbahasan berkenaan dengan solat Jumaat tu. Dia ada bahas benda-benda makruh ketika pada hari Jumaat, antaranya duduk dulu. Tu dia panggil an-naum, tidur. Dia panggil tidur ni memang tak ada apa. Tapi kalau sinar ni mengantuk apa? Mengantuk dengar ni. Dengar apa berlaku dekat keliling ni semua tu, itu dia panggil sinar. Dan Allah kata la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah Taala sekali-kali tidak mengantuk dan tidak sekali tertidur. Firman Allah Taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha hidup, yang Maha kekal dan tidak mengantuk dan tidak juga tidur. Mengantuk dan tidur adalah sifat yang menunjukkan kelemahan. Ia merupakan sifat yang tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang sentiasa mentadbir urusan makhluk. Setiap masa dan setiap saat terzahir ta'alluqnya sifat kudrah Allah Ta'ala. Ahli sains mengatakan setiap hari 300 juta sel kita mati, dan pada masa yang sama diganti dengan sel yang baru. Demikianlah setiap sel mempunyai lebih kurang 8 organel yang bekerja pada setiap saat. Bukan kita yang menguruskan pekerjaan sel dan organel yang ada dalam sel, tetapi ia adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Maka tidaklah boleh dinisbahkan tidur atau mengantuk kepada Allah, kerana Allah sentiasa mentadbir makhluknya itu. Ya, pada segi sains, pada segi akidah dan pegang, kita berpegang Allah tak tidur, tak mengantuk. Sebab apa? Kita di bawah ta'alluq kudrah Allah yang berjalan ni, urat-urat ni, darah-darah, apa semua sel-sel dalam ni, itu dipanggil satu sifat, dipanggil iktirariyah. Satu perubatan dipanggil iktirariyah yang bukan atas usaha makhluk. Bukan kita yang juga disel tu. Siapa yang menggantinya tu? Kudrah Allah Ta'ala, perubatan Allah. Cuma kita ada dua, ada iktirariyah dengan iktisabiyah. Iktisabiyah yang itu usaha makan, minum, berjalan, apa semua tu. Ada satu lagi dipanggil iktirariyah, yakni Allah Ta'ala yang mengaturkan semua. Yang iktisabiyah itu pun Allah juga. Tapi pada sudut iktisabiyah, misbah kepada makhluk atas usaha, atas ikhtiar, atau usaha kita. Ni ibadat iktirariyah ni Allah ni. Contoh macam sel yang
pada wajah kita, pada tubuh kita, badan kita dan sebagainya, semua tertakluk di atas kudrat Allah. Sebetulnya kita baca ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung nanti alimul ghaibi wasyahadati la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله السلام عليكم ورحمة الله.